Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba alladzi arsaltahu ala kaffatil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. اللهم إنا من خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فأعوذ بك اللهم أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا ثم أما بعد. Kita menggunakan kitab Risalah Tauhid. Terakhir kita dah sampai muka surat 8. Pada malam ini kita sambung muka surat 9. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kenyataan yang pertama, hukum akal. Sesungguhnya tiap-tiap seseorang yang hendak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifat-sifatnya, maka wajiblah dia lebih dahulu dia mengetahui akan hukum akal dan bahagiannya. Kerana ia jadi neraca bagi hendak menghukumkan sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan mengenal itu. Sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan, tetapi permulaan wajib untuk mengenal sifat-sifat Tuhan itu ialah mengetahui hukum-hukum akal. Pengertian hukum akal. Hukum akal itu ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain, atau menafikan suatu perkara daripada perkara yang lain dengan tidak berkehendak kepada dicuba pada menetapkan sesuatu perkara itu, yakni bersalahan hukum adi, yakni hukum adat, dan tidak tergantung kepada suatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf, yakni bersalahan hukum syar'i. Pengertian akal adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia, sehingga dengan dia terbeza manusia daripada haiwan. Maka dengan dialah boleh menerima ilmu nazariyah, yakni pengetahuan yang berkehendakkan fikir, dan boleh mentadbirkan segala-gala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit, dan daripadanya tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Tetapi kiranya akal itu bersendirian, maka tidak akan dapat akal sejahtera, akal waras, akal sehat, melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan berhajat kepada akal. Walhasil, antara kedua-duanya itu berlaziman dan berhajat antara satu dengan yang lain, yakni akal berhajat kepada syarak dan syarak berhajat kepada akal. Bahagian hukum akal adalah hukum akal ini terbagi kepada 3 bahagi. Kerana adalah akal itu berkehendak bekerja atas sekira-kira hal pada mematutkan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid, tiada sunyi daripada 3 perkara, iaitu menghukumkan mesti ada, atau menghukumkan mesti tiada, atau menghukumkan boleh menerima atau tiada menerima. Ini asas hukum akal. Yang pertama disebut wajib akli, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya, hakikatnya mesti menerima ada. Yang demikian apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, maka maksudnya ia mesti ada Tuhan bersifat qidam. Yang kedua disebut mustahil akli, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan adanya, hakikatnya mesti ada. Yang demikian apabila dikatakan mustahil Tuhan baharu, maka maksudnya tiada sekali-kali Tuhan itu baharu. Dan yang ketiga disebut harus akli,
iaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya dengan jalan berganti-ganti, maka hakikatnya boleh menerima ada dan tiada. Seperti keadaan seorang itu ada kalanya ia boleh bergerak ataupun boleh diam. Ini hukum harus disebut akal. Bahagian wajib akli adalah wajib akli terbahagi dua. Wajib akli daruri, yakni senang mudah, yaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan tiada berkehendak kepada bahasan, dan mendirikan kenyataan-kenyataan seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada dua. Akli daruri. Yang kedua, wajib akli nazari, iaitu menghukumkan suatu itu tetap adanya dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan, serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumannya itu, seperti menghukumkan wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam ini, maka tidak dengan senang menghukumkan wajib wujud Tuhan itu, melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil daripada Quran atau hadis. Silakan. Bagian mustahil akli. Bagian mustahil akli adalah mustahil akli terbagi pada dua. Mustahil akli dari, yaitu menghukumkan sesuatu itu tetap dari dengan dalil berkehendak kepada bahasan dan mendirikan dalil seperti menghukumkan tiada terima akal sesuatu itu separuh daripada tiga. Mustahil akli nazari, yaitu menghukumkan sesuatu itu tetap tiada dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasa, serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumnya. Itu seperti menghukumkan tiada terima akal, ada yang menuntut, ada yang menuntut bagi Allah Ta'ala, maka tidak dengan senang akal menghukumkan mustahil ada syariah yang menuntut bagi Allah Ta'ala itu, melainkan dengan diadakan bahasa dengan mendirikan dalil. Bahagian harus akli adalah harus akli itu terbahagi pada dua. Harus akli daruri, yaitu menghukumkan sesuatu boleh diterima dan boleh diterima ada dan tiada secara dalam berganti-ganti dengan tidak terletakkan bahasan dan mendirikan dalil, seperti menghukumkan keadaan seseorang itu ada kalanya ia bergerak atau diam. Harus akli nazari, yaitu menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tiada boleh dengan berkehendak kepada bahasan dan mendatangkan dalil-dalil seperti memberi Tuhan orang Islam yang tiada beramal itu pahala, maka tidak dengan senang akal menghukumkan hal itu, harus melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil-dalil yang menunjukkan harus pada Tuhan diperlakukan seperti itu. Tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal ada yang kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan bagi atau pada, maksudnya wajib akli. Apabila kita dapati kemudian daripada mustahil perkataan atas atau pada, maksudnya mustahil akli. Dan apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan atas, maksudnya wajib syar'i, barang yang diperbuat dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Baik, ini adalah istilah-istilah yang digunakan pakai dalam bab hukum akal. Ya. Dan juga kalau di istilah moden ini dipanggil ilmu teologi, ilmu asas falsafah, ya, yang disadurkan dengan kefahaman yang betul, sebab disokong oleh dalil-dalil daripada Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya memanglah pembahasan teologi daripada filsuf. Filsuf ada banyak, hebat pada ketika dahulu. Golongan yang dikenali sebagai golongan sofastaiyun. Mereka ni orang yang kelompok tokoh-tokoh dalam ilmu kalam. Ya. Dan bila mana bangkit ulama-ulama di kalangan
salafus soleh, mereka juga dapati masyarakat juga ada sebahagian yang mungkin cenderung kepada perbahasan teologi falsafah filosofi, walaupun mereka orang Islam. Maka ulama-ulama pun melihat ini ada satu perkara yang gejala yang tidak sehat. Jadi ulama menyelamatkan masyarakat dengan mendatangkan dalil dan menyusun kembali hukum akal yang tidak sama seperti apa yang disusun oleh golongan ahli kalam di kalangan ahli falsafah, dan disokong oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatangkan dalil-dalil ini yang membantu kepada kepahaman terhadap hukum akal itu tadi. Dan istilah-istilah akli nazari ini wajib, mustahil, kemudian datangkan dalil. Itu yang paling asal. Wajib bagi akal, mustahil bagi akal, dan wajib bagi akal tadi mana dalil dia, dan mustahil bagi akal tadi mana dalil dia. Nanti kita akan jumpa sumber dalil dalam kitab. Ini secara umum diberikan beritahu kepada kita betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak menzahirkan kemuliaan akal itu, yang mana ianya adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ulama-ulama bawa akal ini, hukum-hukum akal ini, keunikan akal ini tidak langsung bercanggah dengan syariat yang dibawa, yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sambung lagi. Kenyataan yang kedua. Kenyataan yang kedua, perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadi alam. Sesungguhnya jika seorang berfikir dan menilik memperhatikan kejadian alam, ini nescaya ia dapat petunjuk bahawa Tuhan yang menjadikan dia. Maka bukti yang puncanya ialah dari mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kenyataan di bawah ini? Pertama, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian seperti kursi-kursi, meja dan sebagainya. Nescaya kamu dapati kursi-kursi dan meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan kamu percaya ada yang membuatnya. Demikian juga segala kejadian alam ini tidak boleh ada melainkan ada yang membuatnya dan yang mengadakannya. Yang demikian dengan pandangan kamu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beriktikad yang dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan ada yang mengadakan adanya itu. Yang kedua, kamu siasat lebih jauh lagi tak kala kamu perhatikan perbuatan-perbuatan tukang kursi-kursi dan meja-meja itu bersalah-salahan. Ada yang molek dan ada yang bodoh, dan ada yang sempurna dan ada yang kurang. Maka yang molek dan sempurna itu sentiasa menerima bertambah-tambah molek dan sempurna, sehingga kamu dapati segala ketukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna daripada tukang yang dahulu. Nyatalah dengan sebab lebih kepandaian orang yang kemudian dan melihat perbuatan orang yang dahulu, demikianlah sehingga sekarang tiada kesudahan bertambah-tambah molek dan sempurna. Maka dengan perhatian ini, nyatalah pula sekalian manusia itu dalam kekurangan dan lemah. Hanyalah kadar yang dianugerahi Tuhan akan dia ilmu yang dan kekuatan dia. Kalau tidak, tentu manusia itu telah membuat dengan sempurna terus. Yang ketiga, kamu pandang pula pada kejadian manusia, bulan, matahari, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, sama ada yang kecil atau yang besar. Maka kamu dapati tiap-tiap satunya telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kajian yang elok dan hikmah yang penuh, seperti yang ada tersusun pada manusia itu, iaitu berakal, bertutur, mendengar. Dan apabila kamu tilik pada bumi, bulan, matahari, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, maka adalah segala perkara-perkara itu semuanya daripada segala manfaat, maslahat dan hikmah yang melemahkan segala akal. Jadi pandai memikirkan kejadiannya itu kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolak banding. Yang demikian nyatalah kepada kamu sesungguhnya yang menjadikan perkara yang tersebut itu ialah yang mempunyai kuasa yang sempurna.
ilmu yang luas dan bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan yang maha suci dari serupa dengan makhluk. Sesungguhnya telah dapat diketahui daripada kaedah syariah yang dan kesabaran ahliat bahawa adalah yang menjadikan atau mengadakan atau membaharu-baharukan alam ini ialah Allah Ta'ala. Kerana segala perbuatannya itu menunjukkan bekas dari segala sifat yang maha suci dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya. Kerana setiap makhluk sentiasa bersifat lemah dan kekurangan. Wa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan apapun untuk menzahirkan sesuatu yang batil. Ya. Kerana apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang yang meyakininya, mereka akan nampak kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebenaran melalui kejadian-kejadian, nampak kebenaran Allah. Maka pada ketika itu ya zahaqal batil, maka terangkatlah hijab yang menyebabkan kita ini tidak melihat kebenaran tersebut. Dan nyatalah bila betul-betul datang kebenaran, ya, dan kita pula bersifat benar, siddiq, ya, mengakui kebenaran itu, maka kebatilan yang ada di hadapan kita dan kebatilan yang ada dalam diri kita pun akan terhapus, akan tersirna dan terbuang. Sebab apa datangnya kebenaran. Jadi melalui penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini bukan tujuan Allah Subhanahu wa taala ingin menghijab kita ataupun menghalang kita. Yang mana hari ini ramai orang tertipu, mereka melihat makhluk-makhluk ini lalu mereka takjub, mereka puja, mereka puji, mereka lalai, ghaflah. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan makhluk ini sebagai pemilihan aku. Jadi inilah tiga bahasan tadi secara kesimpulannya yang dapat kita ambil faham kepada apa yang disampaikan. Kita sambung kenyataan yang ketiga. Kalian sampai ketiga lah. Kenyataan yang ketiga, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Mengenal Tuhan itu fardu ain atas setiap mukallaf dengan mengetahui namanya dan sifatnya yang disuruh oleh syarak syar'i dengan ajaran daripada Rasul-Rasul. Maka bagi Tuhan ada banyak nama yang molek, yaitu Asma'ul Husna dan sifat-sifat yang maha besar dan yang maha tinggi. Nama Tuhan yang lebih masyhur di antara segala nama-namanya ialah Allah. Disebut lafaz Al-Jalalah, lafaz yang maha besar. Maka yang lain daripada ini diketahui daripada Quran dan Hadis. Semuanya itu masyhur di sisi orang Islam sebagai sebahagian daripadanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi pada dua bahagian. Mukallaf pada orang yang sudah pun menerima taklif, tanggungjawab, dan dia juga ditaklifkan dalam satu kewajipan daripada Allah SWT dalam bentuk suruhan dan larangan. Bila dia lakukan suruhan, maka dia akan diberi ganjaran. Apabila dia melakukan larangan, maka dia juga akan diberikan akibat daripada perbuatannya. Ini mukallaf. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan ijmali, ringkasan, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan dan mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan. Kedua,
mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan tafsiri yang satu persatu, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus dengan dalil akli dan nakli, bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib dan iktikad dengan iktikad yang putus dengan dalil akli dan nakli, bahawasanya mustahil atas Allah Ta'ala bersifat segala lawan sifat yang wajib 20 itu. Nakli tadi itu dalil yang diambil daripada Quran dan Sunnah. Adalah dikendaki dengan mengenal Tuhan itu hendaklah mengetahui 3 perkara, iaitu yang pertama iktikad yang putus dari syak dan waham. Sekiranya iktikadnya tidak putus seperti ada iktikad syak dan waham atau waham, maka tidak dinamakan mengenal. Yang kedua, muafakat, bersetuju iktikad itu dengan yang sebenar, berbetulan iktikad ini dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah, maka jadi dinamakan mengenal jika iktikad itu tidak berbetulan dengan yang sebenar, seperti iktikad orang Nasrani dan Yahudi. Yang ketiga, dengan ada dalil sekalipun dengan dalil ijmali. Sebaliknya, jika iktikadnya putus serta muafakat dengan sebenar tetapi tidak dengan dalil, maka dinamakan taklid. Adapun iktikad yang tiada terputus atau tiada muafakat dengan yang sebenar, maka dengan iktikad ulama yang menghukumkan kafir dan iktikad orang yang bertaklid itu bersalah-salahan ulama padanya, maka mengikut kaul yang mu'tamad yang orang yang bertaklid itu Kaul itu mana apa? Dulu pendapat ya. Kaul itu dalam pendapat. mengikut maka untuk kaul mu'tamad orang yang bertaklid itu tidak dihukumkan kafir jika taklidnya itu putus, tetapi dihukumkan dia mukmin yang menderhaka jika kuasa dia mengadakan dan mendirikan dalil dengan belajar. Taklid itu dia tidak belajar, tapi dia hanya mengikut-ikut saja, lihat saja orang yang kuat. Ya. Dalil dia mengikut orang itu dia. Ikut ustaz tu, ikut imam tu, ikut siapa lah. Tapi dia tak tahu ada dalil, ada bukti tak yang imam tu buat macam ni. Jadi dia tak boleh datangkan bukti tu, maka dia masih lagi sebagai taklid, orang yang muqallid taklid. Dia mukmin boleh, tidak masalah. Tetapi jika dia berpuasa untuk mendirikan dalil, dia hendaklah gunakan kesempatan yang ada, harta yang ada, masa yang ada untuk belajar. Bila dia tidak berdaya mendirikan dalil, kemudian daripada telah belajar dengan sebab bodohnya, maka tiada dihukumkan jahatnya. Adalah makna taklid itu, iaitu menerima perkataan orang lain yang dengan tidak mengetahui dalil dan keterangannya. Maka taklid itu terbahagi kepada 2 bahagian. Percayaan yang pertama taklid jazmi, artinya kepercayaan itu terlekat betul di mata hati dengan teguh dan kuat serta tidak akan berubah atau terbalik semula jika orang yang diikuti itu terbalik sekalipun. Maka taklid yang seperti ini di sisi ahli sunnah wal jamaah sah imannya kerana ada mempunyai jazar. Contohnya kita belajar untuk buku. Ya. Contoh belajaran saya ataupun ada ustaz belajar i'tiqad al-sunnah wal jamaah yang sebenar. Ya. Dan faham dengan baik dan i'tiqad dengan baik. Ya. Tetapi tiba-tiba Tok Guru murtad. Tok Guru murtad keluar dari Islam, masuk agama lain. Jadi kamu nak buat apa? Etikot tu masih digunakan pakai. Jangan ikut guru. Apa yang diajar itu yang lebih penting. Guru ini dia barangkali akan pergi, akan diganggu dan sebagainya. Jadi ini etikot, bila belajar benda yang betul, walaupun untuk guru murtad, kita tak dapat jaga etikot kita. Walaupun guru itulah yang mengajar kita, tapi guru dah murtad, maka kita tetap dengan etikot tersebut. Jangan pula guru murtad, kita pun tinggalkan etikot. Ini lagi jadi. Terus Kepercayaan yang kedua itu taklid yang tiada belajar, artinya menerima perkataan orang lain dengan tiada teguh dan tiada kuat sekiranya orang yang diikuti seperti gurunya, ibu bapanya atau lain. Berbalik etikatnya, maka ia pun mengikut berbalik juga.
maka taklid yang seperti ini dihukumkan dari sah imannya kerana serupa imannya dengan syak, zan dan atau waham yang tiada jazam. Syak, zan dan waham itu masih belum sampai peringkat yakin. Itu martabat sebelum sampai yakin. Kalau dah zon itu dah hampir yakin. Ya. Tegasnya adalah iman orang yang bertaklid sentiasa di dalam khatar itu bahaya dan kebimbangan dan tergantung kebenarannya atas orang yang diikutinya. Jika benar perjalanan orang yang diikutinya dan yang dipegangnya seperti guru-gurunya, maka yang mengikutnya itu benarlah dia. Tetapi jika ada sebaliknya, binasalah ia bersama-sama dengan orang yang diikutinya. Dan itu hendaklah seseorang bersungguh-sungguh meminta ilmu akaid al-iman yang sahih supaya terlepas ia dari syak dan waham di dalam iman. Tidak pakai ikut-ikut sahaja. Istimewa zaman sekarang masih yang telah zahir beberapa banyak ahli bid'ah. Maka taklid itu mudarat kerana ia jalan yang membawa kepada sesat yang amat hina, yang tiada layak sekali-kali dengan hal seseorang manusia. Jadi itulah tujuannya kita mengadakan majlis ilmu ini, ya, untuk kita keluar daripada golongan taklid tadi, golongan muqallid tadi, kepada golongan yang memahami i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan mendirikan dalil-dalil yang yakin, yang sampai mereka yakin, dan akhirnya dapat menghapus sedikit demi sedikit apa yang dikatakan sebagai ragu-ragu, waham, syak, zon dan sebagainya. Wallahu a'lam. Fakat dua tuliskan hari. Kita pergi pada kitab yang kedua, kitab Mughniyatul Musalli karangan Syekh Abdullah Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Terakhir kita dah sampai buku surat 14. Buku surat 4 ya, Pak. Buku surat 4. Ini 4 buku surat 4. Ya, nah. Kita cari buku surat 4 pergadian tengah. Jadi lebih kurang macam inilah satu kitab setengah 30 minit, ya, dua kitab 30 minit, ya, setengah. Lepas tu kita boleh buka soal jawab sekiranya ada soalan. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan dikehendak dengan salat al-wusta itu sembahyang asar. Dan ada pun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia kerana kelebihannya dan mulianya atas yang lain. Dan adalah sebab diturunkan ayat ini kerana memudahkan sembahyang tak kala takut. Bahawasanya adalah orang Islam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah daripada peperangan, sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur atas jalan adatnya seperti biasa. Dan adalah musyrikun, hampir dengan mereka itu melihat dia akan muslimin. Maka tak kala selesai mereka itu daripada sembahyang, kata setengah daripada musyrikin, jikalau kamu gerempak, yakni menyerang serentak atas mereka itu, padahal mereka itu di dalam sembahyang mereka itu nescaya mengenal kamu akan mereka itu. Benarlah. Maka berkata setengah yang lain, bahawasanya bagi mereka itu kemudian daripada sembahyang ini terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa-bapa mereka itu. Tahu pula dia. Dan daripada anak-anaknya, yakni dikehendakinya mereka itu sembahyang asar. Maka turun Jibril alaihi salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang kaifiat syiddatul khauf. Maka tilik olehmu. Kita bukan belajar sembahyang syiddatul khauf, kita kelebihan solat asar.
Maka tilik olehmu betapa kelebihan sembahyang asar, dan nyatanya hingga mengetahui segala musyrikin akan kelebihannya. Kalau kita orang Islam tak tahu, boleh teruk kita boleh orang musyrikin. Itulah Syekh kita bagi tahu kepada kita lah yang kelebihan solat asar. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Kembali kamu hai segala mukmin kepada Allah dan takut akan Dia, dan dirikan olehmu akan sembahyang, dan jangan ada kamu daripada orang yang musyrik. Surah Ar-Rum ayat 31. Maka mana anabahu, yaitu kembali kamu kepada Allah, dan takwamu itu takut akan Allah, dan erti iqamatus salati, yaitu mendatang dengan dia atas wajah yang disuruh Allah Ta'ala. Atas wajah itu maknanya atas cara, atas cara yang sebenar, atas bentuk yang sebenar yang disuruh oleh Allah. Dan lagi firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, hingga Allah tu maknanya hingga ila akhirih. Dalam bahasa Arab, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Bahawasanya telah dapat kemenangan segala orang yang mukmin itu, yaitu orang ada mereka itu di dalam sembahyang mereka itu khusyuk, yakni tetap anggotanya tatkala sembahyang. Surah Mu'minun ayat 1 hingga 2. Hingga akhir firman Allah, dan segala yang adalah atas sembahyang mereka itu memeliharakan dia. Surah Al-Mu'minun ayat 9. Dan lagi firman-Nya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu akan berkekalan memeliharakan dia. Berkekalan memeliharakan dia. Surah Al-Ma'arij ayat 23 hingga 23. Maka diistisna, yakni dikeluarkan mereka itu daripada bagai manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah tatkala mengenakan mereka itu kejahatan, dan apabila mengenal mereka itu kebajikan, ditegahkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Maka seperti bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya tiada mereka itu daripada keluh kesah dan terkejut apabila menyentuhkan mereka itu kejahatan, dan tiada memegang kebajikan apabila datang kebajikan baginya, tetapi ia menafkahkan atas keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat orang yang benar-benar sembahyang. Baik, terus dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang sebenarnya itu menegahkan daripada fasya dan munkar, seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus salat inna salata tanha 'anil fasya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan dirikan olehmu akan sembahyang bahawasanya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan pekerjaan yang munkar, dan sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar. Surah Al-Fatihah ayat 45. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah, disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya, menegahkan dia sembahyangnya daripada mengerjakan yang demikian itu dan daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Dari sembahyang, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat akan dan sembahyang. Maka hendaklah kita mengikut akan yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini yang dahulu dan yang kemudian, seperti yang disebut dalam kutub kita. Mereka itu Allah anhum ialah yang dinamakan dan dihilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang dan memelihara dia. Jadi berdasarkan apa disebutkan oleh Syekh Al-Qatadi,
kita kena ambil cara sembahyang daripada ulama. Maknanya sembahyang kita ni ada sanad. Ada sanad silsilah sampai Nabi SAW. Tinggal lagi kita tak tahu. Dan sembahyang kita ni sanad dia bersambung dengan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. InsyaAllah dalam kesempatan ini saya akan bacakan sanad yang saya timur dari guru saya, iaitu sanad solat mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kita solat dulu, lepas solat tu barulah riwayatkan sanad tu. Nanti akan datanglah dalam khatam nanti, insyaAllah kita akan nampilkan sekali sanad solat menurut mazhab Imam Syafi'i. Ambil daripada guru, ambil daripada guru, sampai Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sudah tentulah sanad dia bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa sembahyang, kemudian maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir, yang sempurna. Maka ia itu syarat seperti rohnya, maka rupanya seperti kepalanya dan badannya, dan sunat abad itu seperti anggotanya, dan sunat lahir itu seperti segala bulu perhiasan. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin, dan tiada sempurna bagi sembahyang, dan tiada tamamnya sempurnanya, melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Maka ada pun rupanya yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri dan takbir dan membaca Fatihah dan rukuk dan i'tidal dan dua sujud dan duduk antara keduanya dan duduk tasyahud dan tahiyat dan salat. Inilah daripada segala rukun yang zahir, yang sunatnya dan syarat. Jadi ini khusus untuk solat yang wajib, solat fardu. Adapun solat sunat, tidak ada satu pun solat sunat yang diwajibkan ada rukun berdiri, qiyam. Ya. Hanya solat fardu saja ada rukun berdiri, qiyam. Solat sunat tak ada. Pada solat sunat ni kamu boleh, walaupun tak mampu berdiri, boleh duduk, tak ada masalah. Jadi itu yang dimasukkan saja ialah solat fardu, solat yang wajib. Terus adapun hakikat yang batin, maka seumpama khusyuk yang hadir hati dan sempurna ikhlas dan tadarrus, merendahkan diri dan tafahum, memahami bagi ma'ani qiraah, maka bacaan dan tasbih, makna bacaan dan tasbih dan lainnya daripada segala wazifah sembahyang. Wazifah itu tugas yang batinah, maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggotanya, dan batin sembahyang bahagian hati dan sir rahsia. Sir ini adalah satu juzuk daripada qalbu kita. Qalbu ni ada lapisan-lapisan. Yang lapisan yang paling luar adalah sadr, kemudian qalbu, kemudian fuad, kemudian dalam, bahagian dalam itu sir. Dan daripada sir inilah kata ulama tasawuf, Allah Subhanahu wa taala meletakkan beberapa juzuk daripada rahsia-rahsia dia. Ini menyebabkan seseorang itu dapat merasai kelazatan disebabkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian itu tempat dilihat Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-Nya, iaitu hati dan sir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya dua dan lalai dia daripada hakikatnya yang batin, seumpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seseorang daya yang mati tiada roh baginya, dan seumpama orang yang mentaksirkan, iaitu mengurangkan pada mendirikan zahir sembahyang, seumpama ia menghadiahkan kepada raja akan seorang dayang yang terpotong